Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrina binti Mak Idris dengan nombor matrik A174288. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang punca berlakunya kemurungan dalam kalangan remaja. Punca yang pertama adalah disebabkan oleh ketidakstabilan institusi kekeluargaan. Akibat daripada ketidakstabilan ini, komunikasi yang kurang berkesan telah berlaku antara remaja dan ibu bapa mereka. Hal ini secara tidak langsung telah menyekat peluang para remaja untuk meluahkan perasaan dan masalah yang terbuku di dalam hati mereka. Perasaan yang dipendam tersebut akan menyebabkan remaja cenderung untuk mengalami masalah kemurungan. Punca yang kedua adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh remaja. Sebagai contohnya, pelajar universiti kebanyakan mendapat sumber wang saku daripada bantuan pendidikan atau ibu bapa mereka. Jika tidak diuruskan penggunaan wang yang diberikan dengan sebaiknya, pelajar akan mengalami masalah untuk meneruskan aktiviti harian kerana kekurangan wang. Hal ini akan menyebabkan stres dan seterusnya menjadi faktor kemurungan. Seterusnya, punca kemurungan adalah disebabkan penggunaan media sosial secara aktif dan berlebihan. Remaja akan diulik dengan kesenangan dan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh individu di sosial media dan akan berasa tidak bersyukur dengan apa yang mereka ada. Sedangkan kebanyakan yang ditunjukkan di media sosial hanyalah indah kabar daripada rupa. Selain itu, tekanan dari tugasan akademik juga merupakan punca yang mengundang kepada kemurungan. Remaja dibebani dengan tugasan tanpa henti dan begitu banyak sehingga kurang mendapatkan rehat. Akhir sekali, kemurungan mungkin berpunca daripada kematangan emosi seseorang remaja tersebut itu sendiri. Kematangan emosi merupakan faktor yang membantu para remaja untuk mengawal stres yang dihadapi oleh mereka. Jika stres tidak dikawal dengan baik dan tidak diuruskan dengan baik, remaja akan lebih senang untuk mengalami kemurungan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan isi yang kedua, iaitu masalah yang berlaku apabila remaja kemurungan ataupun depression. Di Malaysia, Kajian Kesihatan Mental Kebangsaan 2017 sebelum ini membuktikan bahawa sekurang-kurangnya 1 daripada 10 anak muda atau 10% daripada 5.5 juta belia di negara ini pernah terfikir atau pernah ada niat untuk membunuh diri mereka. Mengapakah remaja pada masa kini yang terlibat dalam masalah kemurungan boleh bertindak sedemikian? Berikut merupakan 3 kesan akibat remaja yang mengalami masalah kemurungan ini. Kesan yang pertama adalah kesan ke atas fizikal. Remaja yang kemurungan bukan sahaja mempunyai masalah depression ataupun kemurungan itu sendiri, tetapi mereka juga mempunyai masalah kurang berat badan atau masalah kegemukan. Bagi remaja perempuan pula, mereka akan mengalami gangguan kitaran haid. Dan kesan ke atas fizikal yang lebih ketara adalah mereka akan kelihatan pucat. Seterusnya, kesan ke atas psikologi. Apabila remaja mengalami kemurungan, mereka akan merasa rendah diri ataupun mereka akan merasa apa yang mereka lakukan tidak dapat untuk memuaskan hati orang lain. Dan disebabkan itu, mereka merasa tertekan yang teramat sangat dan akan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Dan yang terakhir adalah kesan ke atas sosial. Remaja yang mengalami masalah kemurungan bukan sahaja melibatkan diri mereka sahaja, tetapi mereka turut melibatkan orang di sekeliling mereka. Oleh itu, pencapaian sekolah yang semakin merosot disebabkan oleh remaja yang kemurungan dan mereka tidak dapat memberikan sepenuh perhatian di dalam kelas. Selain itu, mereka akan terlibat dalam masalah punting sekolah dan juga penyalahgunaan dadah atau minuman keras. Sekian daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Herin Zuzain, nombor matrik A178184. Jadi saya akan membentangkan tentang slide saya adalah mengenai masalah depresi akibat daripada penceraian ibu bapa yang membawa kesan besar terhadap beberapa golongan di dalam institusi keluarga, bersama antara rakan sebaya dan juga dalam masyarakat, dan kesannya di dalam pekerjaan. Okey, dalam institusi keluarga di mana kita lihat kesan daripada depresi yang dialami oleh ahli keluarga boleh membawa kepada membunuh diri. Kedua adalah penderaan mental dan fizikal. Penderaan mental dan fizikal ini dialami oleh selalunya oleh anak-anak. Dan yang ketiga ialah pergaduhan. Pergaduhan ini sering terjadi kerana di mana mereka tidak dapat mendapatkan kata sepakat untuk menyelesaikan sesuatu masalah, di mana mereka tiada komunikasi yang efektif. Seterusnya, kesan depresi akibat penceraian ibu bapa terhadap rakan sebaya. Di antara rakan sebaya bawa kepada seorang pembuli, juga mereka ingin mencari kepuasan. Kedua adalah lumba haram, kerana mereka ingin mencari hobi, tetapi hobi tersebut adalah hobi yang salah. Seterusnya, vandalisme, merosakkan harta benda. Ni antaranya adalah disebabkan depresi. Kesan yang besar terhadap masyarakat iaitu jenayah. Jenayah yang dilakukan meragut, menyamun, dan isu pecah masuk rumah dan sebagainya. Kedua adalah gejala anak luar nikah. Terakhir adalah kesan depresi yang besar terhadap pekerjaan. Di antaranya adalah prestasi kerjaya yang tidak memuaskan, mana mungkin seseorang tu mengalami emosi sehingga dia tidak dapat fokus di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Pecah amanah, dia kurang integriti di dalam dirinya, mana mungkin dia terlalu terdesak untuk mendapatkan sumber kewangan. Yang ketiga adalah dibuang kerja. Dibuang kerja adalah satu yang sangat menggerunkan, satu kesan yang sangat dia akan membawa kepada buang kerja, atau dia akan jadi lebih stres dan dia tidak mampu mengawal tekanan tersebut. Ia boleh membawa kepada membunuh diri. Jadi ia adalah isu yang sangat sensitif. Adakah pengambilan pil antidepresan merupakan satu-satunya solusi yang berkesan dalam menangani depresi dalam kalangan remaja? Sebelum kita putuskan sama ada dengan mengkonsumsi pil antidepresan, depresi dapat ditangani, kita perlu ingat bahawa terdapat beberapa risiko pengguna akan mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut. Yang pertama ialah tardive dyskinesia, iaitu sebuah penyakit saraf di mana ia mempengaruhi bahagian muka dan dagu seorang pesakit. Kedua ialah penglihatan kabur. Yang ketiga ialah kerosakan otak. Keempat, kehilangan berat badan. Kelima, sesak nafas. Keenam, masalah urinasi. Ketujuh, sukar untuk mengekspres emosi. Hal ini adalah demikian kerana apabila seseorang mengkonsumsi pil antidepresan, perembesan hormon di dalam tubuhnya akan terganggu akibat daripada pengambilan pil-pil tersebut. Oleh sebab itu, seseorang akan kurang untuk mengekspres emosi kerana kurangnya hormon-hormon yang tertentu yang bertindak dalam pengawalan emosi manusia. Seterusnya ialah takikardia, iaitu situasi di mana degupan jantung adalah melebihi 100 degupan per minit. Seterusnya ialah rhabdomyolysis, iaitu kematian otot. Yang terakhir ialah nausea. Seterusnya adalah mengambil kira faktor usia remaja yang masih muda. Pengambilan pil antidepresan sewajarnya kita elakkan. Hal ini adalah untuk memastikan masa hadapan mereka lebih sihat dan terjamin tanpa pengambilan bahan-bahan kimia seperti ini. Bagi menggantikan pil seperti antidepresan tricyclic, selective serotonin reuptake inhibitors dan monoamine oxidase inhibitors, pendekatan yang lebih sihat dan hijau seharusnya dilakukan oleh segenap masyarakat seperti ahli keluarga terdekat, kawan-kawan, guru-guru dan masyarakat setempat bagi membantu remaja yang kurang bernasib baik ini. Sokongan dari segi emosi dan pengukuhan jiwa merupakan kunci utama dalam memastikan mereka dapat mengatasi kemurungan dengan kaedah yang lebih selamat. Pepatah ada mengatakan mencegah itu lebih baik daripada merawat. Oleh hal yang demikian,
Langkah-langkah proaktif sepatutnya diambil oleh segenap masyarakat seawal yang mungkin untuk mengelakkan remaja daripada mengalami risiko kemurungan satu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Balkis binti Zahar, bernombor metrik A1736602. Saya akan membentangkan tentang peranan setiap individu dalam menangani gejala depresi remaja. Yang pertama, dari aspek diri sendiri. Individu yang mengalami depresi tidak seharusnya berhenti mengambil ubat depresi sebelum memberitahu doktor. Hal ini kerana menghentikan pengambilan ubat secara mendadak ataupun lupa untuk mengambil ubat akan memburukkan gejala depresi. Kedua, jangan mengurung diri atau memisahkan diri dari aktiviti sosial. Individu itu sendiri haruslah melakukan langkah-langkah pengendalian stres untuk meningkatkan ketahanan dan kepercayaan diri. Ketiga, mendekatkan diri dengan ahli keluarga dan orang terdekat, terutama pada masa-masa berat iaitu masa sedih, tertekan dan sebagainya untuk membantu mereka menangani gejala depresi. Kedua, dari aspek sekolah atau pusat institusi. Pihak sekolah haruslah mempamerkan sentuhan peribadi yang mana mereka boleh berhubung dengan pelajarnya secara profesional. Sebagai contoh, guru-guru perlu mengambil berat dan memahami setiap pelajarnya secara peribadi serta cuba memahami masalah yang dihadapi oleh mereka. Kedua, memperluaskan khidmat kaunseling dengan menambah kaunselor yang lebih profesional dengan pendekatan kaedah yang berbeza mengikut masalah yang dihadapi oleh pelajar. Ketiga, dari aspek keluarga dan kawan-kawan. Keluarga dan kawan-kawan haruslah lebih prihatin dan memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami tanda awal kemurungan. Kedua, bercakap dan mendengar luahan hati mereka. Sekurang-kurangnya dengan perkongsian masalah dapat meredakan beban emosi yang mereka tanggung. Ketiga, meluaskan jaringan komunikasi dengan rakan-rakan atau ahli keluarga yang menghidapi depresi. Hal ini dapat membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan melampau.